Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini hidup di satu zaman yang susah untuk nak kita melepaskan diri daripada hutang. Dan ramai daripada kita yang ambil mudah tentang soal hutang ni. Dan kita tak sedar banyak implikasi negatif yang terjadi pada diri kita jika kita banyak berhutang. Especially di zaman yang berluasanya riba. Bila mana kita berhutang, banyak daripada kita yang tidak mempedulikan soal halal dan haram dan terlibat dalam kita kata pinjaman yang berkonsepkan pinjaman ribawi yang bergelumang dalam riba yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Dan kemudian kita terlibat tersepit dalam satu beban yang besar bila mana kita berhutang. Jadi Islam turun dalam untuk nak menjelaskan kepada umat dia yang dalam dua sudut. Yang pertamanya kepada orang yang berhutang dan yang keduanya kepada pihak yang memberi hutang. Yang pertama kita cerita tentang yang berhutang. Ramai daripada kita yang ambil mudah soal berhutang. Kita suka berhutang. Kita mulakan hidup kita dengan berhutang. Beli kereta dengan hutang, kita beli rumah dengan hutang, even berkahwin pun dengan hutang. Dan kemudian bila mana kita berhutang, kita susah nak bayar balik. Sebab itu Nabi SAW dalam banyak hadis menceritakan tentang bahaya dan ancaman bagi orang yang berhutang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, Nabi SAW sebut nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda'an. Kita punya ruh, kita punya jiwa ni bila mana kita mati akan tergantung yang sehingga kita punya hutang tersebut dilunaskan. Dan yang lebih dahsyat lagi, kita khawatir hutang kita itu akan menghalang kita daripada masuk ke syurga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Nabi SAW sebut, yughfaru lisyahid kullu syai' illa dain. Orang yang mati syahid sekalipun diampunkan semua dosanya kecuali hutang. Kerana hutang adalah hak manusia yang kalau kita mati sebelum kita lunaskan, ia seolah-olah kita mengambil hak orang lain ataupun kita menzalimi haknya. Dalam sebuah hadis lagi ni oleh Imam Ahmad, Nabi SAW satu ketika dalam keadaan yang bermuram durja kerana seolah-olah satu wahyu turun. Nabi melihat ke langit, Nabi tundukkan pandangan sampai sahabat tanya kepada Nabi SAW, mat tashdidul ladzi nazal, apakah kesusahan beban yang kami lihat turun kepada kamu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW sebut fiddain, iaitu berkaitan dengan urusan hutang. Namun Nabi SAW sebut, kalau ada seseorang itu qutila, law anna rajulan qutila fi sabilillah, kalau ada seorang itu mati di jalan Allah, mati syahid, kemudian Allah hidupkan dia dan dia mati syahid lagi, dia hidupkan lagi, dia mati syahid, dia hidup, dia mati syahid lagi, Nabi SAW kata dia mungkin tak dapat masuk syurga kerana hutang dia. Maka jangan kita buat main dengan urusan hutang ini. Nabi SAW nak tunjukkan betapa besarnya, betapa beratnya orang-orang yang meremehkan soal hutang. Nabi kalau ada jenazah yang dibawa kepada dia dan tahu dalam keadaan dia berhutang, Nabi tak mau solatkan dia. Nabi suruh sahabat lain yang solatkan. Dalam hadis riwayat Muslim pun ada menceritakan perkara tersebut. Kalau ada jenazah datang pada Nabi, Nabi akan tanya dia ni ada hutang atau tak. Kalau ada yang ditinggalkan harta untuk nak melunaskan hutang dia, ataupun ada orang lain nak lunaskan dia punya hutang, Nabi SAW akan solatkan dia. Sebaliknya Nabi SAW tak mau solatkan dia dan suruh sahabat lain yang solatkan. Dalam kisah Abi Qatadah, pernah seorang lelaki datang di jenazah dibawa berjumpa dengan Nabi SAW. Bila Nabi SAW tanya dia ada hutang, sahabat kata ada. Berapa banyak hutang dia? 2 dinar. Nabi mula kata tak apa, kamu solatkan je untuk dia. Nabi tak mau solat untuk dia. Sampai Abu Qatadah kata tak apa, aku yang akan lunaskan hutang 2 dinar tersebut. Baru Nabi SAW datang solatkan jenazah tersebut. Hutang ni jangan kita terlibat banyak dan jangan kita ambil mudah, tak mau bayar. Nabi SAW banyak doa untuk nak dihindarkan daripada hutang. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW selalu berdoa pada Allah, Allahumma inna na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada beban hutang yang sukar untuk nak kita bayar. Kenapa Nabi SAW banyak berdoa tersebut? Dalam hadis riwayat Bukhari yang lain, sahabat tanya kepada Nabi, kami melihat kamu banyak berdoa tentang untuk dihindarkan daripada hutang. Mengapa ya Rasulullah? Nabi SAW sebut, kerana kalau seseorang itu berhutang,
idza haddatha fakadzab wa idza wa'ada fa akhlaf. Kerana orang yang dah banyak berhutang ni, dia akan belajar untuk nak menipu. Bila dia berbicara, dia berdusta. Bila mana dia berjanji, dia memungkiri. Itu kita tengok sikap yang banyak orang-orang yang berhutang ni ada sikap tersebut. Bila dia berjanji, dia tak tunaikan janji dia. Bila nak hutang, dia berjanji macam-macam. Bila nak bayar, dia mungkiri janji dia dan dia berdusta. Sebab tu Nabi SAW minta supaya dihindarkan daripada berhutang. Bagi orang yang memberi, pihak yang memberi hutang pula, macam mana Islam mendidik mereka supaya bertolak ansur dan beri ruang untuk pihak yang berhutang tersebut untuk nak menjelaskan, melunaskan hutang ni. Jangan kita push, jangan kita paksa sangat, kita tidak ambil kira condition ni, sebab orang yang berhutang ni macam-macam situasi. Ada yang jenis dah mampu bayar, dia tak mau bayar. Tapi ada yang nak bayar tapi dia belum mampu bayar. Maka Nabi SAW sebut dalam hadis Abi Hurairah, "Man yassara ala mu'sir, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memudahkan urusan orang-orang yang berhutang, maka Allah akan memudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Sama ada orang yang memberi hutang tersebut bagi tempoh penangguhan sampai ke tahap orang yang berhutang tu mampu nak lunaskan hutang dia, ataupun dia bantu freekan ataupun dia bebaskan orang tersebut daripada hutang. Sebab tu Allah suruh antasaddaqu khairul lakum. Kalau dia sedekah, dia jadikan hutang sedekah, itu lebih baik bagi dia. Ataupun bagi pihak lain, melihat sahabat saudaranya yang terbeban dengan hutang, susah nak bayar, dia tolong lunaskan hutang tersebut. Itu semua termasuk dalam ganjaran mempermudahkan urusan orang yang berhutang. Allah Azza wa Jalla sebut dalam Quran, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 280, Allah kata kalaulah orang-orang yang memberi hutang tersebut bagi penangguhan pada orang-orang yang berhutang tu ketika dia dalam keadaan yang susah nak bayar hutang ni, beban ekonomi macam-macam, dia tangguhkan sampai ke tempoh orang tersebut senang, maka Allah Azza wa Jal puji orang-orang yang bermurah hati seperti ini. Maka daripada tazkirah kita pada hari ini ada dua kesimpulan. Yang pertama, pihak yang berhutang jangan ambil mudah soal hutang, lunaskan hutang kita secepatnya dan jangan banyak berhutang, kerana hutang ini banyak implikasi negatifnya, banyak keburukan yang akan menjebakkan kita dalam dosa yang besar, dan ia adalah hak orang lain dan kita jangan ambil mudah tentang hak orang lain. Dan bagi orang yang memberi hutang, bertoleransi, bagi ruang, jangan terlampau ketat sangat, bagi peluang sampai orang tu mampu untuk nak melunaskan hutang. Kalau dia mampu, dia tak mau bayar tu tak apalah, push sikit. Tapi bagi orang yang susah nak bayar, bagi dia ruang. InsyaAllah Allah akan mudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat.